Hustle. Kita semua dengar yang orang suruh kita hustle. Tapi sebenarnya awak tahu tak, hustle ini ada sisi gelap yang tak ada orang nak cerita. Orang-orang ternama seperti Gary Vaynerchuk selalu cakap yang kita ni perlu hustle. Hustle lah selagi kita mampu. Tapi, kalaulah kita hustle, dengan cara kita hustle itu salah, ia akan memberikan impak yang lebih buruk dekat kita. Memang betul, kerja keras itu penting untuk kita berjaya. Tapi kalau kita buat dengan kadar terpaksa, ia sebenarnya memberikan impak yang lebih buruk dekat kita. Dan mungkin kita rasa macam yang kalau kita tak hustle 24 jam 7 hari seminggu, kita akan ketinggalan berbanding orang lain. Tapi, pernah tak kita terfikir, kalau kita buat macam tu, bukankah itu akan berikan impak yang longer lasting, yang lebih teruk, which is mungkin burn out dan sebagainya dekat kita. Dan sebenarnya ada cara yang lebih bagus yang mana kita tak perlu hustle sangat sehingga menyebabkan kita rasa teruk, menyebabkan kita rasa benci kepada apa yang kita nak buat itu, dan kita masih lagi boleh buat duit yang sama, bahkan mungkin lebih banyak duit lagi. Dan macam dekat hujung ini nanti, saya akan berikan satu guide secara percuma untuk memudahkan awak, untuk mengurangkan hasil awak. Tak perlu awak berfikir panjang, tak perlu awak keluarkan tenaga untuk pergi test sendiri. Gunakan apa saya berikan ini untuk menjimatkan masa awak. Awak pernah tak lalui satu situasi yang mana esok awak nak kerja? Katakanlah ini adalah Ahad malam, esok awak nak kerja, dan awak rasa sangat anxiety, rasa macam penat, rasa macam tak nak pergi kerja esok harinya itu. Saya sendiri pernah lalui benda ini, yang mana dikala saya keluar selalunya pergi travel dengan family saya, tak kisahlah berdekat dengan rumah saya ke, ataupun saya pergi kepada negeri-negeri lain ke, selalunya saya akan bawa laptop saya dan buat kerja-kerja bisnes saya, yang mana walaupun kita kata itu adalah travel, vacation, family time, saya masih lagi bekerja. Siapa yang berlaku adalah saya tak menghargai masa yang saya ada dengan family saya itu, yang mana sampai akhirnya family saya pun jadi fed up dan menyebabkan situasi vacation dan family time itu jadi porak-poranda. Masa itulah saya sedar yang mana kalau kita bercuti ataupun kita rehat, kita sepatutnya rehat dan bukannya hasil. Kita patut hargai masa yang kita ada itu sebaiknya untuk luangkan bersama orang yang tersayang supaya kita recharge, dan esok nak pergi kerja, esok kita nak mulakan balik business venture kita itu, kita pada tahap tenaga yang tertinggi sekali. Mungkin kita rasa urgency, FOMO, yang mana orang lain tengah buat, orang lain tengah cuti pun dia boleh buat. Takkan kita bercuti kita nak rehat? Itu adalah orang lain. Mungkin dia buat itu dia suka buat, tapi mungkin awak buat sebab terpaksa, sebab nampak dia buat dan awak pergi buat. Itu akan menyebabkan awak cepat untuk mengalah, menyebabkan awak akan benci apa awak buat itu. Kalau awak ada anak ataupun awak ada adik kecil datang bertanya dekat awak, tiba-tiba awak marah, bertempik kepada budak tu, selalunya sebab apa? Selalunya awak akan cakap sebab awak penat. Dan penat itu datangnya selalunya apabila awak terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk hasil, menyebabkan awak tak ada masa nak luangkan dengan si budak itu, dan menyebabkan awak berasa marah apabila budak itu cuma tanyakan sudu dekat mana. Dan itu sebenarnya tanda-tanda burnout, yang mana kita cepat penat, cepat letih, cepat rasa nak marah dan sebagainya. Dalam salah satu interview saya dengan Tuan Aiman Amri, atau lebih dikenali sebagai Aiman Psikologi, beliau ada sebutkan yang sebenarnya burnout ini berlaku secara berterusan, yang mana benda itu bukannya berlaku sekali, tapi perlu berlaku dalam satu kadar yang kerap. Mestilah benda tu berterusan. Bukannya macam hari ni je rasa burn out nak mampus kan, maksudnya esok pergi kerja happy. Okay, faham. Dia mesti berterusan, maksudnya esok, lusa kan, even ke apa, pergi berehat, ambil AL sehari, datang balik pun still dalam keadaan yang sama. Sebab apa? Sebab dia dah memang dah tired, dah haus dah. Berhenti rehat macam mana pun tired, memang dah haus kan. Kaitan burnout dan hasil ini pula ialah selalunya kita akan hasil tanpa henti. Dan bila benda itu berlaku secara berterusan, maka akan menyebabkanlah burnout itu, dan menyebabkanlah kita rasa letih, rasa tak larat, rasa nak marah dan sebagainya. Now, kita perlu atasi benda ini dengan cara yang paling simple, ialah kita kurangkan hasil kita, ataupun kita gunakan kaedah hasil yang lebih baik, yang tidak memerlukan jumlah masa yang terlalu banyak. Macam awak tahu, saya selalu cakapkan yang kita ni tak perlulah berhenti kerja. Kita fokus kepada side hustle kita untuk meningkatkan pendapatan kita. Tapi bukankah kita perlu hasil untuk buat benda itu? Betul, hasil itu penting. Tetapi toxic hasil yang kita nak buang. Kita perlukan healthy hasil, yang mana kita menggunakan cara-cara, kaedah-kaedah
yang boleh menjimatkan masa kita, kurangkan masa kita, luangkan untuk buat benda itu, tapi masih lagi boleh mendapatkan result yang sama. Ada 3 benda yang selalu saya gunakan untuk menjimatkan masa dan mengurangkan hasil saya. Yang pertama ialah automation. Saya banyak menggunakan benda-benda automated seperti website automated supaya saya tak perlu reply WhatsApp untuk menjual buku saya dan sebagainya. Saya juga ada gunakan automation seperti make.com ataupun Zapier untuk memudahkan connection ataupun integration daripada satu sistem kepada satu sistem yang lain. Dan yang ketiga adalah saya menggunakan sistem ataupun tool-tool yang memudahkan kerja saya untuk buat konten. Sebagai contoh, bila saya buat konten dekat Twitter, saya akan menggunakan tool seperti Typefully ataupun HiFury untuk automatekan, akan auto postkan, schedulekan konten itu berdasarkan tetapan yang saya dah buat lah. Yang kedua, outsourcing. Kalau kita ada bajet lebih sikit, yang mana sekarang ini pun taklah memerlukan bajet yang terlalu banyak dengan adanya platform seperti Fiverr.com, Upwork dan sebagainya, kita boleh hire ataupun upah orang lain untuk buatkan untuk kita. Nah, saya berikan contoh, mungkin awak tahu yang saya bergiat berkongsi dekat TikTok juga dan Instagram Reels dan juga YouTube Shorts. Video-video yang saya buat itu kebanyakannya diedit oleh orang lain yang menyebabkan saya ada lebih banyak masa dan kuranglah hasil saya itu. Of course, macam saya katakan tadi, benda ini memerlukan duit sikit, tetapi kalau awak tanya saya, kalaulah kita mampu untuk buat macam tu, silakan, supaya kita tak perlu bazirkan masa, kita dapat balik masa itu untuk kita luangkan dengan family, luangkan untuk buat apa yang kita suka pada our spare time. Yang ketiga adalah AI. Nah, kebanyakan benda AI dah boleh buat sekarang. Saya berikan contoh paling simple. Skrip untuk video ini pun AI yang buatkan. Dan kalau awak rasa okey, cuba tinggalkan komen dekat bawah. Bagi tahu dekat saya feedback sama ada okey ataupun tak skrip ini. Sebagai contoh, kalau awak nak ambil video yang panjang macam ni, awak nak pendekkan, awak boleh gunakan Slick.ease, awak boleh gunakan auto caption untuk letakkan caption terus kepada video pendek. Awak boleh gunakan macam-macam tool yang mana AI semuanya memudahkan kerja awak. Awak tak perlu buat secara manual. Kalau kita tengok kebanyakan studies, kebanyakan kajian yang dibuat sekarang, semuanya menunjukkan yang kalau seseorang itu terlalu overwork, terlalu hasil, ia akan menyebabkan kesan-kesan sampingan yang sangat buruk. Antara kesan sampingannya ialah mental health issues seperti burnout, anxiety, depression dan sebagainya. Yang kedua adalah relationship problem. Apabila seseorang itu terlalu overwork, terlalu bekerja ataupun hasil, menyebabkan relationship, hubungan dengan keluarga, dengan parents, dengan kawan-kawan menjadi teruk disebabkan dia tak pernah ada masa untuk luangkan dengan mereka ini. Dan yang ketiga adalah productivity boleh menurun. Ada kajian yang menyebutkan productivity lebih menurun apabila seseorang itu lebih banyak bekerja. Pernah tak kita terfikir, kenapa ada negara-negara yang meletakkan 4 days work untuk seminggu dan 3 days off? Ia disebabkan productivity. Yes, hustle culture memang nampak macam bagus, tapi kalau kita buat berterusan, sebenarnya hustle culture ini ada satu impak, satu sisi gelap yang ramai orang tak tahu. Tapi sekarang awak dah level up dan awak dah tahu apa sebenarnya keburukan hustle culture ini. Dan macam saya janjikan tadi, awak boleh dapatkan free guide itu dekat link dekat bawah ataupun dekat QR code yang ada dekat paparan skrin sekarang ini. Dan hustle culture ini awak boleh atasi kalau awak tahu cara yang betul untuk melancarkan bisnes awak ataupun menjalankan awak punya side hustle awak. Salah satunya ialah dengan video yang saya tunjukkan dekat tepi ni, macam mana saya buat RM9,000 dalam masa 14 hari walaupun saya masih lagi bekerja sambilan masa itu. Awak boleh tengok dekat tepi ni.